Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ingat halal membuat sesuka hati mengenai syiar-syiar agama Allah. Walal syahrul haram, dan juga mengenai bulan-bulan yang dihormati. Walal hadiah walal qalaid, dan mengenai binatang-binatang yang dihadiahkan untuk kurban, dan mengenai kalung-kalung binatang hadiah itu. Wala aminal baital haram, dan juga mengenai orang-orang yang menuju ke Baitullahil Haram, yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana, yang bertujuan mencari limpah kurnia dari Tuhan mereka dengan jalan perniagaan dan mencari keredaan dengan mengerjakan ibadah haji di tanah suci. Wa idza halaltum fastadu, dan apabila kamu telah selesai dari ihram maka bolehlah kamu berburu. Wa la yajrimannakum syana'anu qaum, dan jangan sekali-kali kebencian kamu kepada satu kaum an saddukum 'anil masjidil haram, kerana pernah menghalangi kamu dari Masjidil Haram itu, an ta'tadu, untuk kamu menceroboh, mendorong kamu menceroboh mereka. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk berbuat kebajikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, jangan pula kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, maksiat dan pencerobohan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul 'iqab, sesungguhnya Allah amat berat azab saksanya terhadap siapa yang melanggar perintahnya. Ayat ni bicara selepas daripada menyuruh supaya kita sempurnakan segala perjanjian kita. Aufu bil uqud, sempurnakan perjanjian. Perjanjian dengan pengertian yang umum, perjanjian yang bertulis yang kita boleh baca, ataupun yang kita tak boleh baca tetapi ada di sudut hati kita. Itu perjanjian antara kita dengan masyarakat. Kita tidak mengkhianati mereka, kita tidak memusnahkan mereka, kita tidak mengacau, kita tidak menindas, kita tidak menzalimi sesiapa. Ini perjanjian yang bertulis yang kita baca dalam Quran, yang kita baca dalam hadis, yang kita tanda tangani sesama masyarakat, sesama manusia. Kemudian sesudah ayat yang kedua ini melarang daripada kita merombak sesuatu yang sudah diikat kemas. La tuhillu, jangan kamu rombak. Halal maknanya sudah yang dirombak, yang tidak diikat lagi. Halal, lawannya haram. Haram yang dikawal, kawal. Haram itu tak boleh. La tuhillu, jangan kamu rombak. Halal. Ini juga ditujukan kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu. Larangan dan suruhan merupakan dua beradik. Yang dulu suruhan aufu bil uqud. Yang di sini larang. Kita hidup di dalam masyarakat, hidup beragama, hidup dalam dunia ni tak boleh lari daripada dua perkara ni. Yang dilarang, yang dibenarkan. Satu yang tidak dibenar, satu yang dibenar. Satu yang disuruh, satu yang dilarang. Amrun wa nahyun. Amar dan nahi. Nahi maknanya larang. Selalunya yang halal itu banyak. Yang halal banyak. Yang haram itu sedikit. Tetapi manusia suka yang dilarang. Yang disuruh, yang dibenar, ini tidak berminat. Yang tidak dibenar, itu yang diminat. Sekalipun yang dilarang itu berbahaya,
berbahaya, tetapi yang berbahaya itu yang disukai. Dia mencari sesuatu yang bahaya. Kadang-kadang sengaja tidak dinyatakan larangan. Tak dinyatakan dilarang. Supaya apa? Supaya orang dibiarkan. Tapi bila dilarang, tempat yang dilarang itu sangat-sangat disukai. Manusia ini musuh kepada sesuatu yang dilarang. La tuhillu sya'airallah. Jangan kamu permain-mainkan. Jangan kamu halalkan. Jangan kamu mempermain-mainkan, merendah-rendahkan syiar Allah. Syiar Allah sesuatu, syiar jamak kepada syairah. Syairah sesuatu yang berupa tanda. Jadi syair Allah, tanda-tanda Allah. Jangan kamu permain-mainkan. Allah Subhanahu wa taala dia ada tanda dia. Quran tanda Allah. Quran tak boleh dipermain-mainkan dia, tak boleh pijak, tak boleh letak di bawah. Sebab ini sesuatu kita wajib sayang, cintakan kepadanya. Jika tidak cintakan kepada Al-Quran, maka tidak ada lagi iman. Ada iman. Ini syiar Allah. Di dalamnya bicara segala kehidupan manusia. Dijatakan di dalamnya segala keperluan semua sekali. Jadi kalau begitu, jangan permain-mainkan. Syiar Allah ini Quran. Lain daripada itu semuanya hukum-hukum. Semayang syiar Allah, masjid syiar Allah, lagi apanya ni, lagi bulan Ramadan ni syiar Allah. Semuanya jangan permain-mainkan. Jangan dipermain. Jangan maknanya ceroboh sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Semayang disuruh lakukan semayang. Tak semayang maka dia seolah-olahnya mempermain-mainkan syiar Allah. Syiar Allah Subhanahu wa taala ini yang kita sebutnya ini syiar Allah, segala hukumnya semuanya syiar Allah. Tutup aurat, mesti wajib tutup aurat lelaki dan perempuan. Ada makanan halal haram, semuanya mesti dipatuhi. Itu tanda Allah. Yang kedua unsur pada syiar ini dia ada padanya, sekalipun kecil dia mempunyai perasaan kedudukannya sendiri. Sya'run, rambut ini sekalipun satu orang saja bila kita cabut kita sakit. Meskipun tak ada dia pun tak apa. Tak mengapa. Sya'run, rambut. Rambut ini kalau dah cabut semua sekali itu tak boleh lah, lagi sakitlah. Satu orang pun dia mempunyai perasaannya sendiri, sekalipun kecil. Ini syiar. Tak ada tak apa. Tapi kalau dibuang dia buang satu seolah-olahnya satu kekurangan padanya. Dalam masjid dia ada syiar dia. Dadah masjid syiar dia. Syiar tak boleh usik satu pun. Syiar masjid tongkat, tak ada tongkat pun tak apa. Tapi tongkat ni bukan tongkat orang tua nak berjalan, tidak. Ni tongkat masjid, ini syiar. Sebuah masjid tak ada tongkat, bayangkan satu kekurangan besar. Satu perasaan yang besar jika tongkat masjid dicuri. Curi tongkat masjid, satu perasaan besar. Orang kampung rela berperang kerana tongkat masjid dia dicuri. Ini syiar. Oleh kerana itu, syiar ini, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang membesarkan syiar Allah, maka dia hati orang yang bertakwa. Paling bertakwa sekali orang yang membesarkan syiar Allah. Banyak perkara syiar ini yang mesti kita jaga, mesti kita hormati, jangan permain-mainkan. Azan, syiar. Azan, kita kata hukumnya sunat aja, tak azan pun tak apa. Syiar. Oleh kerana itu pada waktu azan jangan bercakap, tunggu sehingga selepas azan. Ini azan kita pun bercakap. Hak tak bercakap lagi pun mula bercakap, macam baru berjumpa. Jadi kalau begitunya mesti diam pada ketika ini, jawab azan. Lepas ni baru boleh bercakap. Pasal apa? Pasal kita berada dalam satu kumandang, dalam satu syiar. Kita sedang mendengar azan. Azan mempunyai erti yang sangat besar bagi sebuah negara, kampung Islam. Jadi kalau begitu, tunggu. Barang siapa bercakap, seolah-olahnya dia mempermain-mainkan syiar Allah. Kecil saja tapi satu orang rambut. Kalau dicabut sakit. Begitu. Jika tidak dihormati azan ini sakit sebenarnya bagi masjid, bagi orang yang mendengar azan itu sakit iman dia. Begitulah banyaklah azan, banyaklah syiar ini yang kita boleh pergi. Boleh sebutkan di sini. Tanda bagi wujudnya Allah Subhanahu wa taala, tanda bagi Islam, tanda bagi agama Allah, tanda bagi masyarakat Islam, tanda bagi negara Islam. Hatta sebuah negara itu boleh diperangi jika mereka menolak syiar ini. Sebuah kampung menentang azan.
menentang azan. Kalau begitu mesti diberi amaran kepadanya bahawa mereka akan diperangi jika tidak menghidupkan azan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menentang, memberi amaran untuk memerangi satu kumpulan masyarakat yang enggan membayar zakat kerana Nabi sudah wafat. Nabi ada, mereka beri kepada Nabi, tapi pada masa Nabi sudah meninggal. Jadi kalau begitu, siapa yang menguruskan zakat? Pergi ke mana zakat? Orang miskin juga. Orang miskin juga pada hari raya pun. Kemana zakat pergi? Kutip saja zakat misalnya. Satu kumpulan tak mau keluar zakat. Abu Bakar kata, aku akan perangi mereka. Perang bukan kerana tidak membayar zakat. Perang kerana pada besar sekali mereka menentang syiar Islam. Zakat syiar Islam. Syiar. Inilah dia syiar bagaimana masyarakat Islam ini dibantu. Inilah dia syiarnya. Mana ada sebuah agama, satu agama yang mempunyai zakat dia begitu teratur. Satu bagi mereka yang mempunyai harta cukup nisab, cukup haulnya, zakat fitrah, tiba waktunya, mesti dibayar. Bayar zakat fitrah, zakat nyawa. Tiap orang yang mempunyai 8 nyawa, 8 zakat fitrah, tak boleh kurang sedikit pun. Sebab dia dikeluar daripada nyawa. Orang yang ada 10 nyawa, 10 zakat fitrah mesti dikeluarkan. Syiar Islam. Satu. Jadi syiar ini tidak boleh dipermainkan. La tuhillu, jangan kamu ceroboh. Kita syiar, sebuah negara yang kita cinta ada syiar dia. Ada syiar dia. Lambang, bendera, jalur gemilang. Ini syiar. Jangan pijak. Pijak perang. Tak boleh. Ini jalur gemilang. Kita ada bunga raya. Bunga raya ni kalau dari pokok tak apa lagi. Bunga raya yang duduk di kain rentang itu jangan permain-main. Ini syiar. Kita mesti harus cintakan kepadanya. Tak cinta mana tak setia kepada negara. So dia faham begitu. Kita ada pemimpin, jangan pijak, jangan bakar gambar pemimpin. Kenapa? Syiar. Ini cinta. Cinta kepada negara mesti dipahami apabila sesuatu menjadi syiar. Menjadi syiar, ia dihormati, ia dikasihi. Gitu. Dan semua perkara dia ada syiar dia. Perniagaan dia ada syiar dia. Dia ada tanda dia. Ada tanda dia. Kereta dia ada tanda dia. Jangan patahkan punya logo masjid tu. Jangan. Pasal apa ini syiar, tak ada itu, tak ada, walaupun buruk, tetapi dia syiar, dia ada syiar dia. Begitulah kedudukan syiar mempunyai erti sebenarnya di dalam Islam dan pada apa jua sekalipun. Sebab apa? Sebab itu bila tidak ada sakit jiwa. Bila tidak ada satu perkara itu seolah-olahnya nilainya sudah runtuh, sudah dicabar kehormatannya. Jadi kalau begitu ayat ni la tuhillu sya'airallah. Jangan kamu ingat halal membuat sesuatu mengenai syiar Allah. Dia terjemahnya ingat halal membuat sesuatu. Jadi maknanya halal membuat sesuatu yang kamu ceroboh, kamu memperhinakan dia, kamu mempermain-mainkan dia. Jangan. Apabila sesuatu itu menjadi syiar Allah. Sebab itulah berbuka puasa, ini syiar puasa. Berbuka puasa di tengah-tengah khalayak ramai. Ini yang salah. Ini tanggungjawab kerajaan mesti bentras, mesti hapuskan. Dia buka puasa di rumah dia. Tak ada siapa yang tahu. Itu masalah dia. Masalah dia dengan Allah. Tapi berbuka puasa di tengah khalayak ramai, ini hak kerajaan, hak pihak berkuasa, hak umat Islam semuanya menyedari bahawa syiarnya telah diceroboh. Ini tidak boleh dianggap sebagai nafsi, sebagai masalah itu masalah saya sendiri. Bukan masalah saya, ini masalah masyarakat, masalah seluruh umat Islam. Mereka telah dicabul. Hukum syiar mereka telah dicabuli. La tuhillu sya'airallah. Itu makna umum yang kita sebut syiar itu. Ada lagi satu maknanya, makna yang lebih khusus. Syiar yang lebih khusus iaitulah amalan haji. Amalan haji. Kebanyakan ulama memberi tafsiran syiar ini dengan arti amal ibadah haji. Amal ibadah haji ihram. Pakai ihram, jangan pakai yang berjahit, jangan pakai yang bersarung, pakai macam tu. Pakai ihram itu. Ini syiar. Kita tawaf, syiar. Bermalam di Muzdalifah, syiar. Sa'i, syiar. Semua amal ibadat haji ini namanya syiar. Hatta binatang kurban pun binatang dam pun syiar. Semua sekali pemergian ke Mekah pun syiar. Ini umat Islam. Jangan kamu ceroboh. Jangan bertanya mengapa pakai kain bersarung, kain macam ni, kain putih yang tak berjahit, yang tak bersarung begini. Mengapa begitu? Ini syiar. Jangan bertanya. Lakukan saja. La tuhillu sya'airallah.
Mengapa 7 kali keliling tawaf? Mengapa sa'i begitu? Mengapa melontar? Mengapa? Jawabnya, hadhihi sya'air. Ini adalah syiar. Syiar ini jangan mempermain-mainkan. Seluruh orang cintakan. Sewajibnya cinta kepada amalan yang seumpama ini. Cintakan Kaabah, cintakan amal ibadah haji. Jangan pertikaikan segala kerja-kerja yang berkaitan dengan haji. Itu setengah ulama memberi tafsiran begitu. Jadi apapun tafsirannya, syiar ini tanda, dan tanda ini bila dihubungkan dengan Allah, tanda Allah lebih luas. Dia bukan hanya khusus kepada amal ibadah haji, tetapi seluruh kalau yang dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, namakanlah dia syiar yang wajib dihormati dan dicintai syiar ini. La tuhillu sya'airallah. Jangan kamu halal membuat sesuka hati mengenai syiar-syiar agama Allah. Wala syahral haram. Dan jangan pula membuat sesuka hati mengenai bulan-bulan yang dihormati. Islam terima hakikat bahawa kita mesti perang apabila tiba waktunya. Setengah orang, setengah bangsa tak boleh diajar. Tak boleh diajar, hanya boleh diajar dengan perang. Perang makna beradu tenaga. Kita keluar, kita beradu tenaga. Siapa lebih kuat, maka dia menang. Siapa yang tak kuat, dia mesti terima. Dia bahawa dia kalah. Jangan cakap besar saja. Jangan cakap besar. Perang adalah sesuatu yang datangnya daripada Islam terima hakikat wujudnya peperangan itu. Tujuannya tadi. Tetapi Islam meletakkan beberapa syarat. Perang hanya pada bulan-bulan yang tertentu saja. Jangan sepanjang tahun kira perang saja, tidak boleh. Ada bulan-bulan yang diharam perang. Pasal apa? Pasal bulan ini bulan cari makan. Kalau 12 bulan dalam tahun kita boleh perang saja, maka bila nak cari makan? Bila nak duduk dalam keadaan aman? Bila pula nak jaga anak, nak beranak? Bila pula? Jadi kalau begitu kita perang lain daripada bulan-bulan yang diharamkan. Bulan yang diharam ialah bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini bulan-bulan yang diharam perang. Pada ketika ini, dalam bulan-bulan kalau bertemu dengan musuh pun habis benci kepada dia, tengok dia dengan kita, pergi. Perang tak boleh. Pasal apa? Perang dalam bulan lain. Tunggu. Nanti bila tiba bulan ini. Sekarang ni bekerja. Kumpul senjata. Lepas tu kalau nak berdamai pun tak apa. Nak berdamai boleh. Tapi kalau rasa nak perang juga, tunggu selain daripada bulan ini. Wala syahral haram. Jangan ceroboh bulan haram ini. Jangan perang dalam bulan Muharram. Jangan perang dalam bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Ini tak boleh. Bulan orang cari makan. Bulan orang nak buat kerja nikah kahwin. Bulan ini. Tengok adab di dalam Islam. Cukup cantik. Tapi manusia bila mempunyai nafsu yang lebih, dia tidak kira. Tak kira lagi bulan. Dia kira perang saja. Perang. Ini akibat daripada menentang ajaran yang membelakangi ajaran Islam, manusia rugi. Manusia tak boleh hidup lagi sama sekali. Dan memang peperangan, ya apabila tidak mempunyai matlamat, maka matlamat perang yang murni itu sudah jadi keruh, sudah tidak berguna lagi kepada manusia. Perang untuk perang tidak ada makna. Islam mahu perang untuk hidup, supaya manusia hidup, supaya hidup ini mempunyai erti. Orang yang mempunyai kuasa yang lebih besar sedar bahawa mereka tidak hidup selama-lamanya di sini. Jadi kalau begitu, untuk mengajar perkara ini mesti diadukan tenaga. Beradu tenaga dengan cara perang. Wala syahral haram. Dua perkara yang sangat baik. Aufu bil uqud. Seolah-olahnya tak cukup setakat itu. Wahai orang yang beriman sempurna, kalau akad tak cukup. Tak cukup, mesti didetailkan. Soal peperangan. Soal syiar Allah, jangan ceroboh. Yang ketiga. Walal hadiya walal qala'id. Dan jangan pula mempermain-mainkan binatang yang dihantar ke Mekah untuk dibuat kurban. Ini binatang kibas, biri-biri, macam-macam lagi binatang yang dihantar ke Mekah untuk orang berkurban, untuk orang haji, untuk buat bayar dam, untuk buat kurban, untuk bayar. Jangan. Kenapa? Kerana dulu ada binatang bila nak dihantar ke sana, dia hilang tengah jalan, dicuri, dirompak, dibunuh. Tak boleh. Binatangnya tak boleh. Diberi hukum khusus kepada binatang yang disediakan untuk dikurbankan. Kepada kurban hari raya, ini pun syiar Allah juga. Tetapi khusus bahawa daging kurban, binatang kurban, jangan ceroboh dia. Oleh kerana itu kalangan ulama kita menyatakan, binatang-binatang yang disediakan untuk dikurbankan ini juga tidak boleh dikhianati dia. Tak boleh dikhianati maknanya tidak boleh dizalimi dia. Sehingga
Kadang-kadang sementara menunggu waktu dia disembelih, dia letakkan dalam keadaan yang amat menyaksakan. Tidak boleh. Mesti diberi makan secukupnya kepada dia, mesti dijaga, diberi perlindungan kepadanya. Jangan dibekal sebelum daripada dia nak disembelih. Bukan main. Ini dalam lori tu simpan dia 24 jam, 3 hari 3 malam simpan atas lori sebelum daripada tiba waktu nak sembelih. Di mana sebenarnya perasaan kasihan belas? Di mana Rahman, Rahim, kasihan belas kepadanya? Cukup menderita. Kita kata tak ada kawasan nak lepas. Sembelih banyak buat apa? 2 ekor cukup lah. Tidak ada masa, tidak ada hak, tidak ada peluang untuk dia menikmati sebelum daripada dia disembelih. Ini juga la tuhillu sya'airallah, syiar Allah. Binatang ini sebenarnya binatang ibadat kita. Ini ibadat, walaupun nak makan bukan ibadat. Makan. Sebab itulah boleh beri kepada sesiapa pun. Orang kata boleh beri kepada orang kafir. Boleh. Mengapa boleh diberi kepada orang kafir? Makan bukan ibadat, tapi ibadat waktu sembelih tu. Sembelih. Inilah dia sunnah Nabi Allah Ibrahim AS ketika disuruh supaya menyembelihkan anaknya, dia rela menyembelih. Tapi syariat ini tukar, bukan sendiri sembelih anak seperti Nabi Ibrahim. Tidak sembelih anak sendiri, tetapi sembelih binatang. Korbankan satu nyawa untuk menghayati sunnah Nabi Ibrahim AS. Kita tersilap. Kita ingatnya makan dari korban seibadah. Sebab itulah makan daging korban ibadat ni tak naik darah. Dia kata, tak naik darah, nak naik ibadat makan ini. Allah, jauhnya pergi. Jauh. Tak makan pun tak apa. Cuma sunat saja makan sikit. Dia bagi ke orang. Ya. Sembelih tinggal lah. Sebab itulah sembelih kita ada. Tuan punya korban ni mesti ada. Tengok. Menghayati sunat. Ini tuan tak tahu di mana duduk. Datang-datang nak ambil daging. Nak ambil daging. Tak berapa betul lah, ada sikit. Boleh diperbaiki, bukan tak berapa betul sangat boleh. Tapi boleh diperbaiki supaya kurban betul-betul menjadi ibadat. Boleh ditingkatkan. Walal qala'id, dan juga jangan ceroboh al-qala'id, binatang yang sudah jatuh kalung. Qala'id. Kalung ini maknanya kalung sebagai tanda bahawa binatang ini binatang dam. Binatang ini akan disembelih untuk menyempurnakan amal ibadat haji. Jangan ceroboh dia. Jangan rugikan dia. Jangan rampas. Jangan al-qala'id. Qala'id maknanya jamak kepada qiladah. Qiladah perempuan, umumnya dia pakai rantai, dia pakai ibu mas, roket, apa nama ni? Doko. Ini namanya qiladah. Al-qala'id. Qala'id sesuatu yang digantung pada leher binatang sebagai tanda bahawa binatang ni binatang kurban, binatang ini binatang bayar dam, binatang ini binatang untuk dibuat amal ibadat. Jangan apa-apa dia, jaga kehormatan dia. Ini juga syiar. Sebab itulah perkara ini jangan anggap perkara ini kecil. Jadah masjid, barang-barang masjid, semuanya ini syiar. Tidak boleh diceroboh dengan sewenang-wenangnya. Walal qala'id wala aminal baital haram. Jangan pula halangi orang yang menuju ke tanah haram. Orang nak pergi ke Mekah, pergilah kepada dia. Beri dia nak pergi ke Mekah. Pasal apa? Pasal dulunya dia tak nak payah pakai besar apa. Cuma dia kesekak orang tengah jalan. Nak pergi ke Mekah ni dia bawa bekalan banyak. Pergi merompok, pergi mencuri, merampas. Dululah. Sekarang ni tidak lagi. Sudah diadakan peraturannya. Jadi dengan sebab itu, pada dasarnya, kehadiran mereka ke Mekah naklah dialu-alukan. Jangan adakan sekatan, berilah peluang sepenuhnya untuk mereka pergi ke Mekah bagi mengerjakan ibadah haji. Wala aminal baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Tujuan mereka ke Mekah ialah untuk yabtaghuna, untuk mencari anugerah, fadlan daripada Tuhan mereka, wa ridwana, dan ridwana, kerajaan. Pergi ke Mekah dahulunya ada 2 tujuan. Pertamanya pergi nak berniaga. Pergi berniaga di Mekah. Sekarang ni dah kerajaan Saudi dah larang, tak boleh berniaga. Berniaga nak jual kepiah je, tak boleh. Halau kat dia. Tak boleh. Itu peraturannya asalnya. Pergi ke Mekah sama ada tujuannya nak pergi buat amal ibadah haji, nak pergi berniaga pada waktu musim haji, la junaha alaikum. Tidak ada salahnya di atas kamu untuk berniaga pada musim haji. Pakai ihram, berniaga, boleh. Tidak ada halangan. Sebab rezeki itu halal.
halal. Ada yang pergi ke Mekah, sama-sama semasa pergi ke Mekah, suatu itu juga dia mencari rezeki sebab dia tidak ada belanja untuk dibelanjakan pada musim haji. Boleh. Jadi orang yang seumpama ini benarkanlah mereka, jangan adakan apa-apa sekatan dan halangan terhadap kerja mereka, kerana mereka mencari rezeki halal. Rezeki halal disebut di sini fadlan. Yabtaghuna fadlan, kerana mereka mencari fadlan. Fadlan yakni anugerah, rezeki. Waridwana, dan keredaan Allah. Keredaan ini merujuk kepada ibadat, kerana mereka mencari keredaan Allah melalui ibadat haji. Jadi kalau begitu jangan start mereka. Orang ni namanya amina, yakni qasidina. Amin. Amin tu lain. Ini syaddah dah. Syaddah. Amin al-baital haram. Amin. Yo, lepas pada Fatihah tu, itu tak ada syaddah. Tak syaddah. Amin. Tapi kalau kata amin pula, lepas tu Fatihah tu, salah. Salah ni, mesti dibetulkan. Tapi dia ada sesuatu kita dengarnya. Dia tidak amin, amin. Tapi dia amin. Amin. Tak masuk lah. Dia tak masuk. Kata ada orang amin. Kita amin jugalah. Tapi kalau amin, boleh? Boleh juga macam tu pun. Sebaik-baiknya tu imam. Tu imam. Imam hak dia pakai saiz mana? Saiz mana? Saiz 14 juga kita. Jadi amin. Yang ni lazimnya gitu. Tapi Imam Bukhari kata boleh juga. Amin pun boleh. Bukan tak boleh. Tapi tak sedap dengar lah. Tak sedap dengar lah pasal kita dalam gempa masjid kita nya amin. Gitu. Tapi bila amin. Hak luar tu. Lari sikit. Boleh ke tak boleh? Wa idza halaltum fastadu. Apabila kamu telah selesai, kamu telah tahallul ataupun kamu telah selesai mengerjakan ibadat, sama ada ihram ataupun apa jua ibadat yang kamu lakukan, fastadu, maka bolehlah kamu berburu. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu, dan jangan sekali-kali kebencian kamu kepada suatu kaum kerana mereka pernah menghalangi kamu dari Masjidil Haram itu, mendorong kamu menceroboh mereka. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa maksiat dan pencerobohan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab, dan bertakwalah kamu kepada Allah kerana sesungguhnya Allah amat berat azab saksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Awal ayat semalam kita baca menyuruh supaya kita menghormati syiar Allah. Sama ada syiar Allah itu syiar haji dalam pengertiannya yang lebih sempit atau pengertiannya yang lebih luas. Mana-mana jua perintah Allah namanya syiarnya. Sembahyangnya, puasanya, tempat ibadatnya, semuanya ini merupakan syiar Allah yang hendaklah dihormati. Hormati. Jangan dipermain-mainkan. La tuhillu, jangan kamu rombak segala ikatan peraturan-peraturan terhadap syiar ini. Peraturan masjidnya, ada peraturan masjid, jangan rombak, yakni jangan ceroboh, jangan langgar peraturan-peraturan itu. Demikian juga dengan amal ibadah haji. Kita ada peraturan ihram, bagaimana kain ihram, bagaimana peraturan tawaf, bagaimana peraturan melontar, bagaimana peraturan wukuf, bagaimana semuanya ini mesti dipatuhi sebagai dia syiar dan dengan syu'ur. Syiar sebagai tanda yang wajib dihormati tanda-tanda Allah, dan dengan syu'ur, dengan perasaan ubudiyah, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semasa mengerjakan ibadat-ibadat ini. Kemudian apabila selesai semuanya itu, wa idza halaltum fastadu, apabila kamu telah selesai ibadat, selesai haji, selesai mengerjakan ihram, sudah selesai ihram, fastadu, bolehlah kamu memburu binatang. Boleh buru binatang? Ya, boleh. Memburu binatang, satu maknanya ialah kita pergi tangkap binatang. Sama ada dengan menggunakan anjing,
Menggunakan orang Arab dia gunakan burung elang, sukur, dan berbagai-bagai lagi. Boleh memburu, harus. Memburu di sini merupakan satu kegiatan hiburan. Satu kegiatan hiburan lebih besar daripada kegiatan untuk mencari makan. Kegiatan hiburan. Hiburan memburu samalah dengan hiburan bermain, hiburan melancong, hiburan pergi berehat di tempat-tempat peranginan, pergi. Ini dia Islam. Ini dia Islam. Islam tidak mengenakan ke atas seorang mukmin itu beribadat 24 jam. Tidak menjadikan orang mukmin itu ialah orang yang sentiasa mulutnya bertasbih dan buah tasbih duduk di tangannya. Tak ada masa rehat, tak main orang mukmin. Tidak. Orang mukmin tidak begitu. Orang mukmin ialah orang yang waktu berhibur dia berhibur, waktu beribadat dia beribadat, tetapi dengan penuh peraturan. Berburu adalah satu kegiatan itu. Sebab fastadu amar, perintah. Apabila kamu telah ihlal, telah tahallul, nak kamu pergi berburu, tak penting pun berburu. Bukan pun menjadi satu syarat untuk sah haji. Selepas selesai buat kerja haji, pergi buru. Tidak jadi macam tu. Memburu satu kegiatan hiburan. Pergilah berhibur. Jadi kalau dah jemu dah, bukan main lama duduk dalam pakaian ihram, dengan wukufnya, dengan segala macam perkara, beribadat. Jadi kalau begitu, mahulah pulaknya berehat. Kalau begitu, pergilah salah satu daripada rehatnya, memburu. Kalau tidak memburu pun kita dah tak pandai nak memburu. Nak memburu kita nanti diburu binatang. Kita bukan kita nak memburu, diburu. Jadi kalau begitu pergi tempat lain, kegiatan lain. Main golf, main bola. Pergi. Pasal apa? Pasal ini adalah satu kegiatan yang menyempurnakan kehidupan seorang mukmin. Orang mukmin bukan malaikat. Malaikat sentiasa beribadat. Bukan seperti jin, iblis. Tetapi orang mukmin adalah manusia yang dibekalkan akal, nafsu, ilmu dan tanggungjawab. Jadi oleh kerana itu, maka hidupnya adalah kehidupan yang sederhana. Kehidupan yang sederhana inilah yang ditunjukkan di sini. Faiza halaltum fastadu, hendaklah kamu pergi memburu. Dan dengan peraturan-peraturan yang adalah pada memburu. Boleh memburu binatang. Kemudian memburu binatang ni bagaimana pulaknya memburu, bagaimana pula peralatan, bagaimana binatang, bagaimana. Semua sekali ini dinyatakan di dalam hukum fiqh. Tapi apa yang penting di sini, kegiatan memburu adalah satu kegiatan hiburan. Kita disebutkan di sini. Fa idza halaltum fastadu. Berhibur di dalam Islam ini, apapun hiburannya, memburu ni termasuk memancing lah. Mancing juga. Memancing ni pun sebenarnya jangan anggapnya orang ni nak pergi cari ikan. Kalau dia nak pergi cari ikan, dia pergi ke pasar Selayang. Tidak, ini memburu. Ikan tak penting bagi dia. Tak penting. Tapi mancing. Itu yang pentingnya. Jadi kalau begitu, kegiatan ini adalah merupakan satu kegiatan sebahagian daripada Islam. Kita kadang-kadang salah faham. Orang mukmin ni orang macam mana? Orang yang duduk dengan buah tasbih tak senyum pun tengok orang. Tak senyum. Pasal apa? Zikir. Tak boleh senyum. Bergurau pun tidak. Bercakap pun mesti betul-betul saja. Kalau tidak, pakaian pula pun pakaian yang sudah koyak dah, sudah buruk dah. Ini pakaian warak. Tidak begitu. Ini salah faham. Islam yang seumpama ini boleh melarikan orang. Kita mahu Islam untuk mendekati kepada semua orang. Ajaran Islam adalah ajaran waqi'i. Ajaran yang hidup di bumi. Boleh dilakukan oleh semua orang. Oleh kerana itu, salah faham terhadap Islam adalah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat Islam pada zaman ini. Zaman yang sudah begitu jauh dengan sunnah Nabi SAW. Berbagai-bagai salah faham terhadap Islam. Salah faham antaranya ialah Islam menolak segala jenis hiburan. Tidak begitu. Kalau Islam menolak segala jenis hiburan, Islam akan memelihara binatang. Jangan buru dia. Sebagaimana orang Hindu yang tidak makan daging, tidak memburu, tidak mengkhianati binatang. Dan pula Islam adalah satu agama, tidak seperti setengah agama yang boleh makan binatang apa saja. Yang matinya, yang disembelihnya, segala jenis binatang boleh dimakan. Islam memilih.
Islam jalan yang sederhana, ada binatang yang boleh dimakan, ada yang tak boleh dimakan. Ada peraturan sembelih, ada peraturan-peraturan yang untuk dimakan. Semuanya ini ada peraturan. Islam sederhana dalam bidang ini. Islam wasati di dalam bidang ini. Sebab kegiatan memburu, kegiatan berhibur. Tetapi hiburan ini, hiburan apapun hiburannya, keterlaluan adalah satu perkara yang boleh merosakkan hiburan itu, menyebabkan sebahagian daripada ulama tutup pintu berhibur. Sebab mereka tidak dapat memelihara kesederhanaan berhibur. Bola satu hiburan yang dialu-alukan oleh Islam, tetapi bola adalah permainan kaki, bukan permainan kepala. Permainan kepala ialah buku, bukan bola. Buku. Tetapi manusia salah faham, salah laku terhadap ini, sehingga permainan kaki ini jauh mengatasi permainan kepala. Buku murah harganya, tapi orang tak beli, tak suka baca buku. Bola berapa tiketnya, di mana dia main bola itu, manusia sanggup pergi, sanggup membayar meskipun. Ini adalah satu keterlaluan yang menjadikan para ulama kita tutup, jangan main bola. Pasal apa? Manusia dah salah guna. Siapa rugi sebenarnya? Siapa rugi? Islam mempunyai kaedahnya. Kaedah sadduz zara'i', tutup segala jalan-jalan yang boleh membawa salah laku. Manusia salah laku sebenarnya dalam main bola. Salah laku, mainlah dengan cara yang sederhana. Permainan kepala adalah jauh lebih tinggi daripada permainan kaki. Ini prinsipnya. Dan banyak lagi lah perkara-perkara. Tempat-tempat hiburan di tepi-tepi pantai, sepatutnya tempat ini tempat orang mukmin. Ya ayyuhallazina amanu, pergi wahai orang mukmin, fa idza halaltum fastadu, hendaklah kamu berburu. Tepi-tepi pantai, di pantai, tempat hiburan, tempat peranginan, siapa yang wajar berada di sini? Lebih wajar orang yang beriman. Kerana mereka berhibur sampai waktu mereka sembahyang. Mereka beribadat, mereka zikir, mereka bermain, mereka berhibur, mereka mandi, mereka pergi ke tepi pantai. Kita pun nak pergi di sini. Tetapi yang mencacatnya ialah pendedahan kulit-kulit gebu yang menjadikan kita tidak selesa untuk berada di sini. Padahal di sini tempat orang mukmin. Barang-barang yang dikurnia Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia ini, segala kemudahannya, siapa yang layak yang menduduki tempat pertama untuk menggunakannya? Orang mukmin ke orang kafir? Orang mukmin. Sebab mereka saleh, sebab mereka beribadat, sebab mereka apabila menggunakan nikmat-nikmat ini, mereka mengucap alhamdulillah, mereka mengucap Allahu akbar. Orang kafir tidak kedengaran pada mulut mereka alhamdulillahirabbil alamin. Kalau begitu kita boleh dakwa bahawa orang mukmin adalah orang pertama. Sekalipun mereka boleh berhibur, mereka boleh di situ, tetapi mereka seharusnya mematuhi peraturan-peraturan umum untuk seluruh manusia. Pergi, jangan merosakkan kedudukan, jangan merosakkan peraturan, jangan ceroboh. Orang mukmin adalah orang yang sepatutnya mengawal peraturan-peraturan ini. Tetapi semuanya telah disalahguna. Sudah tidak ada lagi peraturan agama pada tempat-tempat ini, menyebabkan orang mukmin tak boleh pergi, tak boleh berhibur lagi di tempat-tempat peranginan, tak boleh pergi lagi ke tepi-tepi pantai untuk bermain, bermandi mana, tak boleh. Mengapa? Sebabnya sudah dirosakkan oleh maksiat, sudah dirosak. Sepatutnya ada di sana satu peraturan. Ada satu peraturan agama adalah peraturan untuk menyelamatkan alam, menyelamatkan dunia, menyelamatkan alam sekitar. Tetapi tidak begitu rupanya. Tidak begitu. Apabila dibenarkan memburu, mereka buru sampai kepada orang pun. Orang pun mereka buru. Nak duduk di kampung pun tak boleh. Di kampung halaman mereka semuanya diburu. Ini adalah satu peraturan yang jika Islam dilihat dari sudut keamanannya, maka inilah satu peraturan yang memberi jaminan untuk manusia berhibur dan sekaligus memelihara keamanan mereka. Katanya, wa idza halaltum, apabila kamu halal ni maknanya keluar daripada bumi haram, daripada kawasan tanah haram Mekah dan Madinah, fastadu, bolehlah kamu berburu, bolehlah, pergilah memburu. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu. Wala yajrimannakum, dan jangan pula segala kebencian kamu
Jangan sekali-kali kebencian kepada satu kaum kerana mereka pernah menghalangi kamu daripada Masjidil Haram itu mendorong kamu menceroboh. Ini dia Islam. Ini Islam. Islam mengajar jangan berdendam. Jangan berdendam. Umat Islam pernah dihalang dalam perjanjian sehingga membawa kepada perjanjian Hudaibiyah. Dihalang daripada pergi ke Mekah untuk buat kerja haji. Nabi mengadakan satu perjanjian namanya perjanjian damai Hudaibiyah. Nabi dengan para sahabatnya sanggup balik, tetapi beritahu depan untuk kami masuk Makkah dan kami mengerjakan haji dengan paling sempurna. Kamu jangan hadir. Kamu kaum musyrikin jangan hadir lagi. Tahun ini kami berikan kamu sepenuhnya untuk melakukan ibadah haji. Tahun depan tak boleh lagi. Jangan pula orang mukmin, orang Islam tahun depan datang untuk kerja haji, mereka ingin membalas dendam kerana pada tahun lepas mereka tidak dapat mengerjakan haji sepenuhnya. La yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu. Jangan kebencian kamu kepada satu kaum itu mendorong kamu untuk menceroboh mereka. Dendam artinya yang sudah-sudahlah, yang sudah lalu cukuplah, tetapi pada masa-masa hadapan lakukanlah satu tindakan-tindakan yang boleh menjamin keamanan dan keselamatan kepada kamu, iaitu jangan membalas dendam. Jangan membalas dendam. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Sesiapa yang maaf dan berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya terpulang kepada Allah. Allah menjanjikan pahala untuk diberi kepada mereka yang maaf saja. Islam mendorong supaya seorang itu maaf. Dendam tidak ada. Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Serahlah kepada Allah, Allah akan membalas dengan adil. Tetapi sayang, apabila manusia menyimpan dendam berpuluh-puluh tahun sampai dendam itu diwarisi oleh anak cucunya, satu penyakit yang sangat malang ada pada manusia, iaitu menyimpan dendam. Ayat menyatakan la yajrimannakum an ta'tadu, jangan menghalang kamu untuk jangan mendorong kamu untuk menceroboh orang-orang yang pernah melakukan kesalahan terhadap kamu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wa ta'awanu, hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk melakukan kebajikan, wat taqwa, dan takwa. Ini satu saranan Al-Quranul Karim supaya mengambil tahu bahawa kebajikan ini terlalu luas. Ada kebajikan yang kecil, ada kebajikan yang besar dan besar. Kebajikan yang besar tidak dapat dilakukan oleh tenaga yang kerdil, tenaga perseorangan, tidak boleh, mesti bekerjasama. Amalan yang kecil-kecil itu boleh dilakukan oleh semua orang, tapi bagaimana yang besar-besar, fardu kifayah umpamanya, bagaimana untuk dilakukan untuk membangun kilang Islam umpamanya, bagaimana memerlukan kepada apa disebutnya ta'awun, bekerjasama. Hendaklah kamu bekerjasama. Ini dia Islam. Ini Islam. Untuk melakukan kerjasama dalam bidang-bidang yang besar ini memerlukan kesedaran yang tinggi terhadap Islam ini, kerana kepentingannya tidak akan dapat diterima kecuali dengan adanya kerjasama. Ta'awanu al-birri wat taqwa, untuk berbuat kebajikan dan untuk bertakwa, untuk menjadi seorang hamba Allah yang saleh, yang baik. Hatta di dalam masjid pun tidak boleh kita lakukan tanpa adanya kerjasama. Boleh jadi kita boleh baca Quran 1 juzuk, 2 juzuk, tapi boleh tamat ke Quran dalam bulan puasa kalau baca seorang bersendirian, seorang-seorang. Banyak halangan. Nak baca Quran, ada kerja-kerja lain, nanti dulu, akhirnya Quran tak habis. Tapi kalau bertadarus bagaimana? Saya rasa lebih mendorong kita tamatkan Quran, lebih terdorong ke arah itu. Jadi kalau begitunya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, jelas sekali kepentingannya. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab, dan bertakwalah kamu kepada Allah untuk membantu bagi menyelesaikan masalah tadi. Takwa satu perkara yang sangat diperlukan. Tanpa takwa tidak akan dapat diselesaikan. Dendam tidak dapat dihapuskan dari hati, kerana sebagai seorang manusia, dendam adalah satu perkara yang ada bersama-sama dengannya. Dendam satu perkara yang sama ada, kita suka tak suka, dia mesti ada dalam hati kita. Mesti ada. Tetapi bagi mereka yang bertakwa, dapat tolak dendam itu. Kita nampak satu orang itu selalu senyum, tak ada dendam ke dalam hati? Ada dendam ada terhadap orang yang menzaliminya.
Tetapi mereka mempunyai satu sikap khusus terhadap orang yang melakukan kesalahan terhadapnya. Wattaqullah, hendaklah bertakwa kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah maha berat azab saksanya terhadap sesiapa yang melanggar perintahnya. Ayat ni mengandungi sekurang-kurangnya 8 hukum yang paling mustahak, yang sangat mustahak. 8 hukum, sekalipun dalam satu ayat yang sederhana panjangnya, tetapi mengandungi hukum yang cukup banyak. Daripada hukum beribadat sampai kepada hukum berhibur. Kerana di antara dua ini, antara ibadat dan berhibur, sesuatu yang tidak boleh dipisahkan. Beribadat, sudah beribadat mau berhibur. Sudah beribadat mau bergurau, berjenaka. Berjenaka penting. Berjenaka. Sayyidina Ali kata berjenaka ini samalah dengan batu bagi pisau yang berkarat. Pisau berkarat kalau tidak diasarkan dengan batu. Hati yang berduka, yang duka bagaimana? Bagaimana nak asar? Berjenaka secara Islam. Jangan berjenaka ni nak memburuk-burukkan orang. Itu lain pula. Berjenaka cukup cantik di dalam Islam. Kemudian seterusnya hurrimat alaikumul maitah wallah.